kestabilan politik lebih penting daripada kestabilan ekonomi. Saya mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri Saudara Ismail Syam untuk memulakan sesi perdebatan sekaligus membentangkan kes di pihak lawan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, rakan-rakan di meja kerajaan yang saya sayangi, perwakilan pembangkang yang saya hormati, seterusnya ahli-ahli yang berhormat, warga Dewan yang saya muliakan, selamat bersidang, salam penuh kasih sayang, salam keluarga Malaysia saya ucapkan buat yang berhormat semua. Hampir 17 tahun saya tidak bersidang dalam mana-mana Dewan Persidangan. Kini saya kembali untuk menyemarakkan lagi debat terbuka keluarga Malaysia sempena Simponium Kebangsaan tahun 2022. Hadirin dan hadirat sekalian, menyedari masalah politik yang telah menghantui kita sehingga memberikan kesan yang mendalam kepada ekonomi. Selaku Perdana Menteri, saya ingin mencadangkan satu usul ke dalam Dewan untuk kita berdebat dan mencari konsensus. Adakah kestabilan politik lebih penting daripada kestabilan ekonomi? Untuk itu saya mulakan gerak kerja saya selaku Perdana Menteri dengan memberikan pendefinisian agar tidak berlaku pemanipulasian istilah, terutamanya oleh ketua pembangkang di sebelah sana. Saya dengar beliau mengidolakan saya. Baik, saya mulakan dengan definisi secara literal. Apakah yang dimaksudkan dengan politik? Politik bermakna proses dan cara urus tadbir membuat keputusan untuk sesuatu kumpulan mengikut sistem tertentu. Frasa kestabilan politik merujuk kepada artikel yang telah diterbitkan oleh University Minnesota bertajuk Introduction to Sociology, Understanding and Changing the Social World. Dengan izin Tuan Yang Dipertua, merujuk kepada kestabilan melalui pertumbuhan, iaitu pertama, pentadbiran mengikut peraturan dan undang-undang. Kedua, institusi politik yang kuat berbanding dengan kuasa individu. Ketiga, birokrasi yang efisien. Keempat, korupsi yang rendah. Dan kelima, iklim perniagaan yang menggalakkan pelaburan. Apa itu ekonomi? Secara literalnya, ekonomi merujuk kepada keadaan negara atau wilayah dari aspek pengeluaran dan penggunaan barangan dan perkhidmatan serta penghasilan dan agihan wang. Namun mengikut kajian yang telah dikeluarkan oleh Bank Dunia pada tahun 2014, kestabilan ekonomi boleh diukur dengan merujuk kepada ketiadaan turun naik secara berlebihan dalam makroekonomi negara meliputi KDNK, pendapatan per kapita, nilai mata wang, kadar inflasi dan kadar pengangguran. Tuan Yang Dipertua, frasa yang penting pada hari ini iaitu lebih penting. Saya selaku Perdana Menteri tidak akan menutup ruang perdebatan ini untuk kita membuat perbandingan secara sempit. Apa yang saya maksudkan perbandingan secara sempit? Biasalah, kalau dalam mana-mana perdebatan kita mempunyai kecenderungan, sekiranya bertemu dengan frasa lebih penting, kita akan membuat perbandingan dengan meletakkan dua elemen dalam satu hujah. Kemudian kita akan membuat justifikasi dengan memilih. Ada satu elemen dipilih, satu elemen dikorbankan. Maka kita kata yang dikorbankan itu kurang penting, yang dipilih itu lebih penting. Tetapi kami tidak akan berbuat demikian. Kerana apa? Kerana sukar untuk saya menunjukkan dalam satu-satu situasi kita memilih politik lebih daripada ekonomi atau sebaliknya. Kerana kedua-duanya adalah berkadar langsung, saling penting dan perlu memerlukan. Untuk itu, bagi menunjukkan siapakah atau elemen apakah yang lebih penting, kami akan menunjukkan elemen mana yang lebih mempengaruhi di antara satu sama yang lain. Dan kami juga tidak tertutup sekiranya mereka ingin membuat perbandingan seperti yang saya nyatakan, terpulang. Di akhirnya saya serahkan kepada ahli-ahli yang berhormat sekalian untuk memilih 3/4 Dewan. Siapakah yang lebih meyakinkan dalam pemilihan lebih penting tersebut? Tuan Yang Dipertua, saya berikan analogi. Katakanlah untuk menentukan siapa yang lebih penting dalam sesebuah institusi kekeluargaan. Untuk menentukan antara isteri dan anak, siapa yang lebih penting? Saya tidak boleh menunjukkan isteri lebih penting, saya akan korbankan anak. Tidak boleh. Kerana kedua-duanya penting bagi saya. Walaupun saya masih lagi seorang Perdana Menteri yang bujang. Namun, untuk menunjukkan bagaimanakah siapa yang lebih penting, saya akan menunjukkan isteri akan lebih mempunyai kesan yang mendalam, lebih mempengaruhi kejayaan
ataupun pembangunan anak-anak. Manakala mereka di pihak pembangkang perlu menunjukkan yang sebaliknya. Maka dengan itulah perdebatan ini akan berjalan untuk membuktikan bagaimanakah lebih penting itu berlaku. Silakan Muhammad. Yang berhormat, pengaruh yang ingin dibincangkan bersifat positif, negatif atau kedua-duanya sekali. Ya, dia boleh jadi kedua-duanya. Kami boleh menunjukkan politik sekiranya ia membangun, ia akan memberikan kesan yang positif kepada ekonomi. Dan sekiranya politik itu berada dalam keadaan yang tidak stabil, ia akan meninggalkan kesan negatif yang begitu mendalam. Hadirin dan hadirat Dewan sekalian, pendirian kami pada hari ini, kestabilan politik lebih penting daripada kestabilan ekonomi. Kerana kestabilan politik mendasari kestabilan ekonomi. Selaku Perdana Menteri, saya akan tunjukkan kepada hadirin sekalian bagaimanakah kestabilan politik dapat menarik kemasukan pelaburan langsung asing. Yang kedua, Timbalan Perdana Menteri akan menunjukkan kestabilan politik dapat membangunkan polisi ekonomi domestik dan dapat meningkatkan kerjasama ekonomi. Dan yang ketiga, seperti biasa, kecil molek comel orangnya akan membuat kerja-kerja bidasan. Hadirin dan hadirat sekalian, duduk dulu yang berhormat. Saya ingin masuk kepada hujah saya. Saya teruskan dengan hujah saya yang pertama. Kestabilan politik dapat menarik pelaburan langsung asing. Tahukah anda, komponen penting untuk kemasukan pelaburan langsung asing ialah dengan melihat kepada indeks persepsi rasuah berdasarkan kepada kestabilan politik dari sudut kadar korupsi yang rendah serta pertukaran tampuk pemerintahan yang berlaku disebabkan masalah korupsi tersebut. Kita berdepan dengan isu 1MDB pada tahun 2014 yang melibatkan pemimpin nombor 1 negara kita pada ketika itu sehingga menyebabkan skor indeks persepsi rasuah kita telah menurun daripada 52 kepada 47 hingga kedudukan negara kita dalam indeks persepsi rasuah meningkat daripada kedudukan 50 sehingga ke kedudukan 61. Kemudian berlaku pula krisis pertukaran tampuk pemerintahan daripada tahun 2019 hingga tahun 2021. Dalam tempoh tersebut kita ada 3 orang Perdana Menteri. Kesannya keyakinan pelabur-pelabur untuk menanam modal ke dalam negara kita telah berkurang dan kepercayaan ini menyebabkan pelaburan langsung asing itu tidak dapat dicapai, Tuan Yang Dipertua. Ini membuktikan bahawa sesungguhnya kestabilan politik lebih penting daripada kestabilan ekonomi. Terima kasih Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 17 tahun tidak berdebat secara bersemuka, masih lagi berbisa.